Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada hujung minggu untuk mengulang kaji daripada halaman 283 287 My Quran Time, baca faham amal, dan kita amat bergembira kita bersama Al-Quran diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendalami hidayah yang kita mohon berulang kali setiap hari dalam surah Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu kita di studio. Saya bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, khabar? Baik, alhamdulillah ya. Dan kita akan bersama dengan ahli Majlis Dakwah Negara Allah, ya pada hari Masya ini Allah, iaitu Al-Fadil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah. Apa khabar Tuan Fazrul? Alhamdulillah sihat. Ustaz Tirmizi apa khabar? Alhamdulillah, baik. Seronok tengok Ustaz. InsyaAllah. Saya rasa bertuah dapat bersama dengan ahli Quran hari ini, masya-Allah. Masya-Allah ya. Walaupun kita di alam maya ya, tapi alhamdulillah kita ingin bersama dan mendapatkan permata indah daripada Al-Quran pada hari ini bersama dengan Ustaz Syahrizan, dan kita ingin memulakan ulang kaji kita ya daripada halaman 283 untuk kita melihat tentang janji-janji Allah dan juga peringatan Allah kepada Bani Israel. Dan Bani Israel ini peringatannya itu bukanlah sekadar untuk mereka tetapi juga untuk kita jika ingin mendapatkan kejayaan dalam kehidupan. Dan kita ingin memberi perhatian kepada salah satu perkara Ustaz Syahrizan ya, pada ayat yang ke-16. Ayat 16 bercakap tentang hukum Allah yang berkaitan dengan naik turun sesuatu tamadun, sesuatu negara ataupun sesuatu kawasan, iaitu berkaitan dengan istilahnya nuhlika qaryah ya. Jadi kita nak baca dahulu ayat yang ke-16 ini pada hari ini, dan kemudian perlukan pencerahan daripada Ustaz Syahrizan untuk menjelaskan kepada kita apa maksud mutrafiha pada ayat yang ke-16 ini agar negara ini ya dapat terpelihara daripada kerosakan ataupun kehancuran yang dinyatakan pada ayat 16 ini. Silakan Ustaz Tirmizi. Ayat yang ke-16, jom kita baca terlebih dahulu sebelum kita dapat pencerahan daripada ayat yang ke-16 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza فسقوا فيها فحق عليها
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, tetapi apabila mereka melakukan derhaka di dalam negeri itu, maka berlakulah perkataan hukuman kami terhadap mereka, kemudian kami hancur leburkan negeri itu. Yang kita tidak mahu berlaku kepada negara kita. Adakah ayat ini ada kaitan dengan negara zaman ini, dan apa maksud ayat ini mutrafiha secara spesifiknya, Ustaz Syarizan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Fazrul. Terima kasih kepada Qari Ustaz Tarmizi Haji Ali. Masya-Allah. Tak letih ke Ustaz Tarmizi, suara sedap, masya-Allah. Alhamdulillah, kita rasa bertuah hari ini kita dapat bersama-sama di hujung minggu, kita meluangkan masa kita sejam untuk bersama dengan Al-Quran. Dan saya berterima kasih kepada TV Al-Hijrah, especially kepada My Quran Time yang sudi untuk sama-sama memberi ruang dan peluang kepada saya untuk kita berkongsi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalaulah tidak ada My Quran Time, mungkin tengah hari ini saya tengah sibuk dengan pokok, mungkin saya tengah sibuk dengan perkara lain. Tapi Alhamdulillah, ini peluang rezeki yang Allah beri kepada saya. Saya dapat membaca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz Tirmizi, bersama dengan Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang sambungan ayat dalam surah Isra, ayat 16 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Bila mana Allah menyatakan apabila sampai tempoh kami nak membinasakan penduduk sesebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan dahulu orang-orang yang melampau, orang-orang yang diberi kemewahan, diberikan kenikmatan ini, supaya mereka itu taat. Okay? Makna katanya Allah akan hantar kepada orang-orang yang intelek, yang diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan ini, nabi-nabi, rasul-rasul, pendakwah-pendakwah yang mereka itu akan memberikan peringatan kepada mereka. Tapi sebenarnya mereka menderhaka. Mereka melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan dan Allah menghancurkan negeri itu dan penduduknya, sesiapa yang berada di dalamnya akhirnya akan mengalami kerosakan. Dan ayat ini sebenarnya dia spesifik, sebenarnya ditujukan kepada Bani Israel pada peringkat awalnya. Dan nanti dalam ayat yang ke-17 nanti ada kaitan dengan kaum-kaum yang terdahulu yang juga mengalami nasib yang sama. Jadi Allah mengingatkan Bani Israel dan mengingatkan sesiapa pun. Kalau kita baca kisah Bani Israel, kita membaca kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu dan umat-umat yang lain, maka semua tu ingatan itu sebenarnya kembali kepada kita. Okay? Kita sebutkan Quran yang kita baca ini adalah reflection kepada kita. Bukan sekadar kita baca untuk kita tahu, oh ini Bani Israel, oh padan muka dia, oh ini kaum ni, oh ini kaum ni, oh macam tu rupanya. Tak, dia bukan sekadar dia bukan sekadar kita mengetahui, tetapi bagaimana kita boleh reflect, bagaimana kita boleh berinteraksi dan berkomunikasi supaya janganlah saya yang Tuhan beri kemewahan, Tuhan beri keamanan, Tuhan berikan kesejahteraan, Tuhan berikan kedudukan, akhirnya saya melampaui dan melanggar batasan. Saya tidak mahu negara saya, tempat saya dihancurkan sebagaimana yang telah berlaku kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Jadi mutrafiha ni maksudnya kita hari ini diberikan kemewahan, diberikan kesejahteraan, diberikan nikmat yang pelbagai dan sebagainya. Perkara yang sama Allah telah berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Jadi tolong hati-hati apabila kita membaca ayat 16, dia sebenarnya mengingatkan diri kita. Ustaz Fazrul. Ya, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syarizan. Maksudnya di situ Ustaz, bila ada kita tersilap, ada orang mengingatkan kita, jangan ditolak, begitu Ustaz ya? Ya. Dia mesti macam tu. Sebenarnya ingat apa sahaja, ingatan itu untuk kebaikan. Ya. Kan? Bagi orang yang beriman, especially bagi orang yang beriman, sesiapa yang memberi peringatan kepada dia, dia akan ambil. Berarti kalau orang itu kurang iman, dia akan tolak. Kan? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Bermaksud kalau kita dengar ingatan, dengar teguran, tapi kita menolak, tak nak terima, maka sebenarnya kita lemah dan kurang iman. Auzubillah min dzalik. Ya. Dan itu yang menjemput kepada kerosakan ataupun kehancuran bagi sesebuah tempat itu kerana menolak
kebaikan sedang dihadirkan ke tempat tersebut Ustaz Syarizan ya. Jadi itu benar Ustaz Fazrul. pelajaran yang penting pada halaman 283 dan kita berpindah kepada halaman 284, peringatan demi peringatan Allah berikan ya, termasuklah tentang satu seruan untuk berbuat baik kepada ibu ayah ya, pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tetapi bila kita pergi pada ayat 25, ada istilah rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ya, pada ayat 25 berbanding kalau kita tengok pada ayat 54 ya, kalau kita pergi kepada muka surat yang ke 287 ada istilahnya rabbukum a'lamu bikum. Kita nak baca dahulu ayat berkaitan dengan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ayat 25 ini untuk dicerahkan Ustaz Syarizan sebentar lagi. Apa beza di sini rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, di sana rabbukum a'lamu bikum, untuk sama-sama kita dapat permata daripada ayat-ayat daripada surah Al-Isra ini. Kita baca ayat 25 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Di sini ada perkataan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Nak memahami lebih lanjut Ustaz Syarizan bagaimana sebenarnya ayat ini menjadi satu terapi, satu pujukan daripada Allah, tetapi apa beza dengan rabbukum a'lamu bikum pada ayat yang ke-54 ke depan nanti kita akan lihat. Silakan. Terima kasih Tuan Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi. Kalaulah kita hari ini jadi mak ataupun ayah, ini kita buat satu analogi mudah. Saya contohnya saya jadi ayah pada beberapa orang anak saya. Kadang-kadang bila kita tengok tindak tanduk anak tu, kita dah boleh tahu dah sebenarnya apa keinginan mereka, apa yang sedang berlaku pada mereka, walaupun mereka tak zahirkan. Okay, walaupun mereka cuba sembunyikan, walaupun mereka cuba tak nak bercerita dengan kita, tapi kita sebagai mak ayah, tak lagi yang telah diberikan pengalaman, proses kehidupan yang panjang, kita tengok riak wajahnya, personaliti dia, pendiam dia berbeza dengan semalam atau kemarin. Kita tengok tindak tanduk itu, walaupun dia tidak zahirkan, kita dah boleh faham. Kita dah tahu dah apa sebenarnya yang berlaku. Naluri insting kita tu kita akan tahu. Kerana dia anak-anak kita. Bayangkan, kita yang jadi mak ayah yang Allah beri ilmu ini, walaupun ilmu itu sangat sedikit, apatah lagi Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Rabbukum a'lamu bima nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bermaksud kita hari ini kalau kita buat apa sahaja, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, Allah mengetahui. Kan? Maknanya Allah tahu apa sahaja baik buruk. Dan kalau kita orang baik, kadang-kadang bila kita buat benda baik, orang akan tuduh kita nak menunjuk. Kadang-kadang kita buat benda yang nampak macam tak baik bagi manusia, tetapi sebenarnya di sisi Allah juga adalah baik, kerana ada orang yang membenci kebaikan, sebagaimana dakwah-dakwah para rasul dan sebagainya. Mereka menolak kebenaran dan sebagainya, walaupun kita buat benda elok tapi dipandang tidak elok. Tapi bila mana Allah yang lebih mengetahui apa di dalam hati kita, sebagaimana ibu ayah yang mengetahui apa yang cuba disembunyikan atau apa sebenarnya yang berlaku pada anak-anaknya, apatah lagi Allah yang mencipta, yang mengatur segala-galanya terhadap hamba-Nya, terhadap makhluknya, maka semestinya Allah akan tahu sama ada kita ikhlas ataupun tidak. So apa sahaja benda yang kita laksanakan, ibadat kita, sedekah kita, apa sahaja perkara yang kita zahir ataupun yang kita sembunyikan, daun yang berguguran itu pun Allah akan tahu di mana dan bilakah ia akan gugur, apatah lagi kita sebagai makhluk-makhluk yang mana Allah SWT pasti akan mengetahui segala-galanya. Justru
Sebab tu penting kita hari ni bila kita jadi manusia ni, kita jangan terlalu buat sesuatu kerana manusia kadang-kadang tidak mampu untuk memberikan apa sebenarnya maksud yang kita laksanakan. Tetapi kalau kita buat itu kerana Allah, maka Allah tahu. Segala-galanya Allah tahu. Kita yang berada di hadapan televisyen hari ini pun, sebagai contoh, saya yang nak bercakap ini pun, walaupun nampak kita bercakap macam tadabbur Al-Quran, tapi kalau niat saya salah, saya bercakap hari ini nak bagi tahu saya bagus, saya pandai Quran, maka dia akan menjadi haba'an mansura, dia akan menjadi debu yang berterbangan, dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah saya akan dihina oleh Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi oleh demikian, dalam keadaan kita mengetahui Allah tahu apa dalam hati kita, apa yang berlaku pada jiwa sanubari kita, maka perbanyakkanlah lakukan kebaikan, ketaatan dengan penuh keikhlasan. Maka mudah-mudahan itulah tanda kita hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syarizan ya, menjelaskan tentang istilah pada ayat 25 tadi, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Ustaz ya. Maksudnya Allah tahu ya, luar dalam. Kalau katakan mak ayah pun tahu ya, walaupun tahu tu mungkinlah tak 100% pasal mak ayah ni manusia kan, tetapi tahulah dia punya lenggang-lenggok kepada si anak, tetapi bagi Tuhan yang menciptakan tahu segala-galanya, sejarah kita, tentang kita ini lemah di mana, kuat di mana, itu yang disampaikan. Sehingga kan kalau kita nak berbuat baik pada ayat 25 itu, Allah kata awwabin lil awwabin, pada orang yang bertaubat Allah amat mengampunkan ya. Bila cakap mengampun ni Ustaz Syarizan menarik, disebabkan mak ayah ni kalau dulu dia amat perfectionist lah, dia kalau semua benda nak diselesaikan, nak confront, tapi makin berumur kita akan tahu bahawa ada benda yang kita let God let go kan, kita buat tak nampak sajalah kepada si anak tersebut. Itu bila umur bertambah. Tapi waktu awal kahwin, kalau benda tak kena sahaja ikut idealism ke apa kesempurnaan yang kita faham selama ini, kita mungkin tidak mampu untuk memaafkan seseorang. Cuma Ustaz Syarizan, pada ayat 54 itu Allah menggunakan perkataan rabbukum pada ayat 54, a'lamu bikum. Nak tengok sedikit apa beza rabbukum a'lamu bima fi nufusikum dengan a'lamu bikum di situ. Okey. Kalau yang tadi, ayat tadi konteksnya lebih, ayat yang ke berapa tadi 25 tu konteksnya lebih kepada perhubungan anak dengan mak ayah dia. Ya. Kan sama ada kita berbuat baik atau tidak. Kadang-kadang kita buat buat sesuatu mak ayah tak puas hati. Kadang-kadang mak ayah buat sesuatu anak-anak tidak berpuas hati dan sebagainya. Yang penting kita buat dengan cara yang betul dan proses kematangan, proses pengalaman dalam kehidupan keluarga dengan meningkatnya usia dan sebagainya, maka kita akan menjadi lebih baik. Kan berbeza dengan ayat ke-54, rabbukum a'lamu bikum. Ini dia lebih kepada tentang bagaimana ayat ini konteksnya ingatan Allah SWT kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bagi orang yang beriman dia akan mengikuti kata-kata ataupun dakwah baginda Rasulullah SAW, tapi ada setengahnya yang disebut dalam ayat ke-53 kan, inna syaitan yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ada orang yang syaitan sentiasa hasut dan akhirnya mereka menolak dakwah baginda Rasulullah SAW. Okay, jadi menyebabkan mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, dan Allah mengetahui dalam keadaan dakwah ini secara depan-depan ni, Allah mengetahui ada orang yang dia kadang-kala tidak dapat menerima dakwah Nabi depan-depan. Dia takut nanti dia diseksa, dia takut nanti akhirnya dia dirosakkan oleh musyrikin dan sebagainya. Maka kadang-kala hatinya nak ikut Nabi tapi dia jadi takut, dia jadi risau dan sebagainya. Sebagai contoh yang pernah berlaku kepada keluarga Yasir, sebagai contoh kan, Ammar melihat bapaknya Yasir dibunuh oleh musyrikin, oleh kaum Quraisy. Ibunya Sumayyah juga akhirnya dirosakkan dan dibunuh di depan mata, sehingga kan akhirnya ugutan bunuh diberikan juga kepada Ammar. Kau tengok apa yang berlaku kepada mak dan ayah kamu kan? Adakah kamu mau menjadi sebagaimana mereka? Maka akhirnya Ammar mengatakan, aku beriman kepada Lata dan Uzza. Maknanya luarannya dia seolah-olahnya dia tidak beriman, menolak dakwah Nabi. Kenapa dia nak menjaga keselamatan dia? Dia sangat takut dan sedih dengan melihat keadaan ibu dan ayah dia, maka dia terpaksa untuk mengaku dia beriman kepada Lata dan Uzza. Tapi apabila berita itu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan,
Sesungguhnya hati Ammar itu mutmainnah bil iman. Dia tenang, dia sebenarnya tetap tenteram dengan keimanan. Mana dalam katanya Allah mengetahui apa keadaan kamu itu, iyyasha' yarhamkum au iyyasha' yu'adzibkum. Ia memberi rahmat kepada kamu ataupun jika Allah kehendaki Allah akan membinasakan kamu. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syarizan ya. Di situ hubungan dengan manusia pula Ustaz ya. Hubungan di dalam dakwah dengan manusia di luar rumah terutamanya berbanding dengan yang awal tadi itu spesifik lagi fi nufusikum, dalam lagi pasal dengan mak ayah ni ya, macam-macam cabaran ya ketika berinteraksi dengan mak ayah yang kita jauh daripada istilah ihsan. Tetapi kalau katakan ada banyak hujah kita kata pasal ayah ni garang, ayah mak pukul saya, mak tak pandai ajar apa sebagainya, kalau kita beritahu segala-galanya, Allah lebih tahu kan. Kalau ada orang berhujah ustaz ya, dia kata saya ni susah nak berbuat baik dengan mak ayah ni pasal mak Allah lebih tahu. Yang menyebabkan Allah beritahu sila bersifat ihsan kepada ibu ayah yang melahirkan kita. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Syarizan mencerahkan satu ayat berkaitan dengan ayah mak, satu lagi berkaitan dengan selain ibu ayah. Kita ingin berehat sebentar ya. Selepas ini kita akan menyambung lagi perkongsian kita, ulang kaji kita pada halaman 285. Kita patah balik ya untuk sama-sama kita lihat apakah perkara yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita ini agar kita tidak mengulang kepada ciri Bani Israel. Salah satunya dengan mak ayah buat tak elok, dengan orang lain merosakkan dan mewujudkan amarah yang lebih besar. Itu yang kita mahu elakkan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan berkenaan dengannya. Sesungguhnya penglihatan kamu, pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati nurani kamu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inilah ayat yang akan dicerahkan dan ditadabbur sebentar lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada gerai kuih tradisional Ismail dan Anisah yang telah memberi sumbangan kuih muih juadah kepada tim My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah. Dan juga kepada hamba Allah daripada Taman Melati yang memberikan juadah kepada tim kami semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan selalu dalam kebaikan. Alhamdulillah. Baik Safas, tadi dah baca ayat 36, ada perkataan yang selalu Ustaz Fas sebut tentang fuad, qalb, banyak dia punya lapisan-lapisan tu. Betul. Mungkin Ustaz Fas silakan. Ya, baik. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, pada tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian. Kita pada hari ini ulang kaji pada halaman 283 hingga 287 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Dan sebentar tadi Ustaz Tirmizi sudah pun membaca ayat 36 selepas Allah mengingatkan tentang beberapa perintah ya. Kalau dalam Bani Israel Yahudi itu ada 10 commandments, ada 10 perintah. Itu terkenal. Dan di dalam surah ini pun ada perintah demi perintah, awal daripada jangan syirikkan Allah, taat pada ibu bapa, ihsan pada ibu bapa, sampailah kepada ayat yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Bercakap tentang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
ya, iaitu janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan dipersoalkan, ya, kana anhu mas'ula. Kita perlukan pencerahan daripada Ustaz Syahrizan, terutama perkataan al-fuad yang ada dalam ayat ini. Biasa dalam Quran ada perkataan al-qalb, ada perkataan as-sadr, ada perkataan lub, ada perkataan basirah, ya, tetapi di sini Allah menggunakan perkataan fuad. Jika Ustaz boleh cerahkan untuk kita bersama belajar hari ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sebelum kita berkongsi dan kita mengulang kaji tentang perbezaan antara qalb, sudur tadi itu, mungkin di awal ayat 36 itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi ayat ini sangat-sangat penting, ya Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi. Ya. Kerana pada hari ini kita berada pada satu zaman yang kita rasa kita serba tahu semua. Mentang-mentanglah kita berada pada satu sistem kehidupan langit terbuka yang segala maklumat kita boleh dapat, dan kita kena beza antara info, maklumat, ilmu, dan kita kena beza ke semua benda tu. Adakah yang kita tahu itu benda yang betul ataupun hanya sekadar teks saja kita tahu tapi kita tidak mengetahui konteksnya. Kerana ada orang dia merasakan dia tahu segala-galanya. Jadi Allah menyatakan ayat ini sebenarnya sangat keras kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jadi benda yang senang ceritanya, apa yang kita tak tahu jangan cakap. Okey, kalau kita tak tahu bidang politik, jangan bercakap bidang politik. Habis semua benda kita nak cerita. Kalau kita tak tahu tentang perubatan, jangan mengalahkan doktor-doktor perubatan. Kalau kita bukan bidang agama, jangan sesekali kita memandai-mandai mengeluarkan hukum. Kalau kita bukan orang yang berada di Olimpik time sukan, janganlah kita menyalahkan jurulatih dan sebagainya. Itu dalam pelbagai konteks. Tetapi dalam ayat ini kebiasaannya Allah akan lebih menegaskan berkaitan dengan konteks agama lah. Okay, jadi senang ceritanya, jangan kita rasa kita tahu semua benda. Okay, kadang-kadang apa yang kita tahu pun ada pengkhususan yang tertentu. Dan Allah memberi ancaman di hujung ayat 36 itu, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, wal fuad, pengetahuan kita ni. Jadi fuad ini apa dia sebenarnya? Dan kalaulah Ustaz Fazrul, saya nak mengambil apa yang pernah disebut oleh Al-Hakim Imam At-Tirmizi. Dia cuba membezakan dan meletakkan lapisan dalam ni, terutamanya dalam ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan pengurusan hati dan seumpamanya. Beliau telah meletakkan tingkatan yang disebut sebagai sadrun, sudur, kita biasa sebut sudur. Ini mungkin adalah ayat 51, nanti kita jumpa perkataan sudurikum. Silap saya ayat 51, aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Allah guna perkataan sudur. Jadi sudur ini dia yang paling besar. Kalau kita buat perumpamaan, rumah lah kita kata. Rumah dia ada pelbagai ruang, ada master bedroom, ada living hall, ada bilik 1, 2, 3. Jadi dia rumah, satu benda yang besar. Itu namanya sudur. Mana dada ni luas. Kan bila kita masuk sudur ni kawasan dada. Jadi dada ni luas. Dekat sini ada pelbagai benda yang kita boleh isi di dalamnya. Itu maksud sudur. Okey, jadi bermaksud kalau kita tahu sesuatu, mana macam-macam benda kita tahu. Tapi pengkhususannya belum lagi. Diberikan pula satu tingkatan yang lebih khusus, namanya qalb. Bila sebut qalb ini, kalau kita buat perumpamaan tentang rumah tadi, ada satu benda dalam rumah tu. Apa dia? Mungkin satu ruang dalam rumah. Okey, mungkin kawasan ruang tamu ni. Okey, daripada keseluruhan rumah, ni kawasan ruang tamu. Itu disebut sebagai qalb. Al-Hakim At-Tirmizi sebut pula fuad. Fuad ni, kalau qalbun itu hati, fuad ini dia lebih kecil daripada hati. Itu yang kita panggil hati kecil. Dan hati kecil ku berkata. Macam tu kan. Maknanya mungkin dia tak terkata, tetapi itulah yang berada dalam perasaannya yang mendalam. Okey, maknanya rumah kecilkan sikit, sudut ruang tamu itu qalbun, rumah itu sudur, qalbun iaitu ruang tamu. Fuad ni apa? Apa yang ada dekat ruang tamu? Oh, kerusi. Ataupun kita kata almari, satu meja almari. Okey, barangkali itu fuad. Kemudiannya disebut pula apa lagi? Lub ni apa yang ada pula dalam almari itu, lagi kecil. Masya-Allah. Saya nak bagi tahunya betapa Allah Subhanahu Wa Taala tahu secara mendalam apa sahaja. Bermaksud kita nak bercakap apa-apa, pastikan kita tahu dengan mendalam satu perkara dan barulah kita lontarkan. Kan? Jadi dalam konteks kita hari ini, pentingnya tabayun,
pentingnya clarification, pentingnya belajar, menuntut ilmu, bertanya dan sebagainya supaya kita benar-benar tahu. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan ya, menjelaskan mudah perumpamaan tadi Ustaz ya. Rumah, ruang tamu, ada almari, dalam tu adalah sesuatu di dalam almari tersebut ya. Itu kalau kita nak sampai pada tahap luba ya, kita faham intisari, intipati sesuatu perkara. Jadi al-fuad ini berkaitan dengan lapisan yang ketiga lah kalau ikut pada Al-Hakim Tirmizi sebentar tadi yang Ustaz Syahrizan sampaikan, untuk ruang untuk perasaan ya, hati kecil tadi itulah ya. Dan hati kecil itu zaman sekarang Ustaz Syahrizan dia jadi besar bila dia diterjemahkan di dalam kekunci, menggunakan kekunci keyboard kan, papan kekunci, sehingga papan kan kekunci. Ya, kadang-kadang profesor serba tahu. Dulu saya baca dalam majalah gila-gila je, tapi sekarang ini ramai orang yang boleh jadi gila juga Ustaz ya, kalau dia mengamalkan idea profesor serba tahu tu. Apa komen Ustaz? Benar. Sebab itu jangan menambah kegilaan kita. Sebab kita berada pada satu zaman yang sebenarnya boleh mengganggu emosi yang pelbagai. Betul. Okey, dan kita jangan mencetus emosi pula. Ya. Kita yang mencetuskan emosi, dan kadang kita tahu semua orang tak faham apa konteks sebenar. Kita yang mengeluarkan teks yang akhirnya menyebabkan orang salah faham kepada konteks. Betul. Jadi bila kita faham begitu, maka semua orang akan berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita ingat ayat yang ke-36, Allah akan ukur, Allah akan nilai, Allah akan persoalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita fikir dan kita perkatakan. Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan ya. Itu adalah antara disiplin penting sebagai satu umat sebenarnya yang kita belajar daripada muka surat 284, 285. Ini adalah commandments, adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak mengulang balik kepada kisah Bani Israel yang dihancurkan. Kerana apa? Salah satunya mereka cakap benda yang mereka tak tahu Ustaz ya. Betul. Mereka itu belum lagi mereka soal benda yang mereka tahu, tapi mereka soal untuk jadi lebih susah lagi. Itu pun satu hal juga kan Ustaz Syahrizan. Tanya benda yang dah tahu untuk sekadar nak membelasah kan, ataupun nak mempermain-mainkan Nabi Musa, tetapi dalam masa yang sama ialah ada benda yang tak tahu, sepatutnya kita bertanya ataupun kita diam dahulu berbanding dengan kita terus sahaja bercakap perkara tersebut. Jadi limit ataupun had ini mungkin Ustaz Syahrizan boleh beritahulah satu dua tips agar zaman teknologi, zaman pantas sekarang ini, kadang-kadang kita rasa macam saya dah tahu dah kan, apatah lagi kalau tengok kitabnya bahasa Arab. Baru ni ada satu kitab bahasa Arab tu tahun terbitannya kalau tak silap 2015 kan, dah tulis pasal corona. Jadi orang pun kagum pasal kitab Arab daripada Yaman. Orang pun kagum, masya-Allah, penulis ini tahu pasal corona tahun 2015, padahal berlaku coronavirus 19 pada 20 Ustaz kan. Jadi macam mana kita nak menguruskan pasal ilmu banyak, maklumat banyak, tetapi satu dua perkara agar kita jangan mengulang balik Ustaz tentang karakter Bani Israel ini. Silakan. Masya-Allah. Pertama sekali kita kena mengetahui bahawa kita ini jahil. Okey, kalau kita buka dalam Al-Quran, banyak Allah buat perumpamaan tentang ilmu kita ni ibarat tangan yang kita celupkan ke dalam lautan, yang kita angkat, yang tinggal di hujung jari, itulah yang mungkin pengetahuan yang kita ada, dan selebihnya adalah ilmu Allah. Nak beritahu kepada kita, kita jahil. Bila mana kita mengaji tentang sifat 20, mengaji tentang akidah sebagai contoh, Allah itu ada sifat-sifat wajib bagi Allah. Kan? Apa antara sifat wajib bagi Allah, iaitu aliman, kaunuhu aliman. Allah ini maha mengetahui. Jadi bila kita tahu Allah itu maha mengetahui, kita punya pengetahuan terbatas. Jadi untuk memudahkan kehidupan kita, kita serahkan pengetahuan kepada ahli. Memang kita dituntut untuk belajar, tetapi yakinlah kita tak akan mampu belajar semua perkara. Maka sebab itu untuk mendapat keterangan dalam hidup, kita yakin dan percaya kepada setiap bidang dan ahli, biarlah mereka yang bercakap bagi pihak kita. Dan hidup kita tak akan susah. Kalau kita nak buat satu benda, kita perlu kaji barulah kita boleh buat. Contohlah nak semayang, kita nak kena kaji semua benda, cari balik dalil apa semua, susah hidup kita. Maka oleh kerana kita dah serahkan benda tu kepada para ulama, tokoh-tokoh, guru-guru agama kita, maka mereka tinggal suruh dan kita tinggal follow, tanpa kadang-kadang kita tak perlu nak kena kaji, fikir-fikir dan sebagainya, sebab dia akan menyusahkan kita. Jadi oleh demikian, itulah disiplin ilmu sebenarnya. Kita serahkan ilmu kepada seseorang, tapi dalam masa yang sama bukan bermaksud kita
tak menuntut ilmu sehingga kita berada pada tahap ini saja, tak. Kita kena tambah ilmu sehinggalah kita mendalami ataupun mengkhususkan bidang-bidang yang tertentu, dan akhirnya kita pula naik pula satu tahap, iaitu kita pula boleh mengajarkan ilmu di samping kita hanya terima dan belajar ilmu semata-mata. Jadi disiplin ni sangat penting sebagaimana yang Ustaz Fazrul sebut tadi. Penting kita menyerahkan ilmu kepada yang selayaknya. Kalau kita tak tahu, jawab saja tak tahu. Dan Allah ingatkan kita, tak ada masalah kalau tak tahu. Maka Allah pun dah bagi formula, siap-siap Allah dah bagi formula. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli, kepada orang yang expert dalam bidang itu, kalau kamu tak tahu. So nak kata Allah bagi tahu kita, secara indirectly Allah bagi tahu bukan semua benda kamu tahu. Ya. Jadi kita rasa kalau kita pakar dalam satu bidang, kita khusus betul-betul, solidkan betul-betul bidang kita, dan yang lain kita serahkan kepada orang tu, dan kita respect, hormati bidang orang lain. Allahuakbar. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahrizan ya, sebagai ulang kaji pada surah An-Nahl juga Ustaz ya. Fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Itu dalam surah An-Nahl yang telah pun kita belajar pada surah nombor 16. Surah 17 ini Allah mengingatkan ya, iaitu jangan kita mengikuti ataupun kita cepat-cepat membuat kesimpulan berdasarkan perkara yang kita pun tak berapa ada ilmu. Jadi tak ada ilmu, pergi tanya, dan dalam masa yang sama kita terus mencari ilmu agar satu hari mungkinlah kita menjadi salah seorang yang ditanya itu. Tapi tak bolehlah kita pakar ataupun istilahnya profesor serba tahu hanya dengan 3-4 huruf di type di papan kekunci Google tersebut ya. Baik. Jadi alhamdulillah kita ingin bergerak kepada halaman 286 ya, pada ayat yang ke-41 kita nak melihat kepada istilah Quran yang muncul, kerana dalam surah Al-Isra Ustaz ya, banyak kali diberitahu tentang apa fungsi Quran, bagaimana berinteraksi dengan Quran. Salah satunya ayat ke-41 kita baca dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita baca pada ayat 41 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa laqad sarrafna fi Dan sesungguhnya kami telah jelaskan berulang kali dalam Al-Quran, ini peringatan agar mereka sentiasa sedar, tetapi peringatan itu makin membuatkan mereka lari daripada kebenaran. Inilah salah satu ciri Al-Quran yang diterangkan dalam surah Al-Isra. Kita ingin bersama Ustaz Syahrizan untuk Ustaz kalau boleh berkongsi mengapa Quran sampai kepada orang-orang pada zaman Nabi. Ya, Quran ni mukjizat, tetapi ada kumpulan yang dia makin lari ataupun makin jauh daripada kebenaran. Mesej yang juga kita nak berhati-hati pada waktu ini, pada kita yang membaca hari ini, agar kita taklah tergolong ataupun ada ciri-ciri yang begini yang kita minta Allah jauhkan. Silakan. Terima kasih Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul. Pertama sekali ya, bila sebut Al-Quran, kalaulah umat-umat yang terdahulu tahu yang kita dapat memegang dan memelihara mukjizat Nabi kita, nescaya orang-orang yang terdahulu mahu menjadi umat sebagaimana kita, umat Nabi Muhammad SAW. Okey, setiap kita kalaulah ada orang bertanya, apa mukjizat Nabimu, Rasulmu Muhammad, kita buka almari, kita pegang saja Al-Quran ataupun di atas meja di depan kita sekarang ni, kita pegang saja, inilah mukjizat Rasulku, inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sebut saja Al-Quran, kita boleh pegang mukjizat ini. Kalaulah ada di kalangan kita yang mungkin tercari-cari mukjizat ataupun tongkat Nabi Musa, atau tercari-cari mukjizat nabi-nabi yang terdahulu dan sebagainya, yang kadang-kadang jumpa di negara ini, jumpa di negara itu dan sebagainya, masing-masing mendakwa inilah mukjizat Nabi dan seumpamanya, dan masing-masing terkejar-kejar untuk mencarinya walaupun tidak ada kepastian. Bayangkan kita yang telah pasti ada Al-Quran di hadapan mata kita, adakah kita tidak mahu betul-betul menghargai mukjizat yang Allah berikan Al-Quran ini?
Tetapi ialah sebagaimana yang Allah sebutkan, bila mana Allah sengaja ya, walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Sarrafna ni orang kata apa Ustaz Fazrul Ustaz Fazrul orang belajar US kan. Apa diversify. Diversify ni kita apa? Mempelbagaikan. Mempelbagai, berulang-ulang kali. Macam ni ada modul A, modul B, modul C, D. Kita dan itulah sebenarnya kaedah dakwah dan peringatan yang Allah beri dalam Al-Quran. Orang kafir ni Allah bagi peringatan macam ni cara dia tolak. Allah bagi pula cara macam ni. Allah bagi pula angle yang lain, bagi pula angle yang lain. Allah dah tahu mereka tolak. Okey? Tapi Allah sengaja bagi semua benda ni sebab memang Allah nak menambahkan lagi celaan kepada mereka. Kan sebab dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-52 tu Allah bagi tahu conclusion dia macam mana sebenarnya. Memang mereka akan menolak Al-Quran. Cuma nak bagi tahu bila Allah sengaja mengulang-ulang ini berarti kepentingan untuk kita mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan peringatan-peringatan yang Allah beri ini kadang-kadang angle A ada beberapa orang je yang nampak, yang faham dan akhirnya mereka terima hidayah. Allah beri pula dalam sudut yang lain, perspektif yang berbeza, konteks yang berbeza, tetapi mungkin matlamat yang sama. Jadi akhirnya ada pula golongan lain pula yang faham. Maka inilah sebenarnya secara tidak langsung apa yang kita belajar daripada Al-Quran adalah kepelbagaian dalam dakwah, kepelbagaian dalam berinteraksi, berkomunikasi, kepelbagaian dalam kita kata apa percambahan idea. Mungkin apa yang saya cakap hari ini berbeza dengan pandangan orang lain, tapi mungkin maksud dan matlamat kita sama. Itulah sebenarnya diversify. Itulah sebenarnya yang Allah sebut walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Dan ada ketikanya Allah menyebut orang kata Al-Kitab, tapi bila Allah sebut Al-Quran dia lebih spesifik nak bagi tahu tentang pelbagai peringatan-peringatan yang Allah telah ulang-ulang kali berikan kepada kita. Tetapi peringatan itu bagi orang-orang yang engkar, mereka akan terus lari daripada Al-Quran. Sehingga kalau kita masih ingat dalam surah Al-Baqarah kan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka kalau boleh telinga ni satu jari dia boleh letak. Tapi Allah guna perkataan asabi'ahum, semua jari dia nak masukkan dalam lubang telinga. Kalau bila dia tak nak dengar Al-Quran, tak nak dengar dakwah baginda Rasulullah SAW dan kita hari ini. Kalaulah ada ulama, kalaulah ada para mufti, tokoh-tokoh kita telah menyampaikan satu teguran, fatwa, apa saja perbahasan-perbahasan untuk menegur dan memandu kita ke jalan yang benar. Janganlah sesekali kita membantah sebagaimana yang telah dibantah oleh kaum-kaum yang dipupuskan oleh Allah ini. Bantahan-bantahan inilah sebenarnya yang akan merosakkan kita. Sehingga zaman kita hari ini ada yang tergamak mengatakan Quran perlu ditafsir semula. Undang-undang ini sudah tidak relevan, ia hanya relevan di zaman Rasulullah sahaja. Mufti-mufti kita ada kepentingan-kepentingan peribadi. Jadi semua perkara ini na'udzubillah min zalik, janganlah sesekali terkeluar daripada perkataan kita sebab takut-takut kita mengulangi sejarah mereka-mereka yang nufura, mereka yang lari daripada dakwah, lari daripada peringatan Al-Quran. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syarizan atas pencerahan sebentar tadi bagaimana Ustaznya Quran ini di diversify ya, dipelbagaikan caranya berlapis-lapis, cara berpelbagai sudut untuk kita mendapat peringatan ya. Dan moga-moga dengan pencerahan pada hari ini, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syarizan, ini akan memberikan semangat kepada semua yang menonton My Quran Time pada hari ini untuk terus kita tahu, terus bersemangat dengan Quran, jangan sampai kita jadi nufura Ustaz ya, yang jauh daripada Quran kerana tidak menghargai pelbagai sudut yang disampaikan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita, Allah berikan hidayah pada diri kita, pada keluarga kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar ya Allah, hati yang khusyuk, hati yang tunduk patuh kepada perintah-Mu ya Allah, hati yang lembut ya Allah, bukanlah hati sebagaimana Kau sifatkan kepada hati yang keras, hati yang lebih keras daripada batu ya Allah, tetapi hati yang sentiasa lembut, hati yang sentiasa lunak, hati yang sentiasa terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, dan juga Ustaz Syarizan yang berada di tempat yang indah sana itu ya. Kita dapat berkongsi pada hari ini dan teruskan doakan kami terus istiqamah, dan kita sama-sama doakan Ustaz Syarizan di sana terus kita melakukan berkongsi rasa dakwah dan juga semangat dengan Al-Quran. Inilah semangat yang ingin kita bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh bersama bergabung untuk menyumbang dan kita sama-sama gerakkan ya, menyumbang
menyumbang idea, menyumbang usaha, jaringan, beritahu tempat saya ni tak ada Quran lagi, tempat saya ni perlukan program Quran, beritahu, dan kita sama-sama berganding bahu, ya, Ustaz Syarizan daripada Ahli Majlis Dakwah Negara pun kita boleh bekerjasama agar Quran diangkat paling tinggi sehingga kan nanti kita ditinggikan martabat kita kerana usaha kita bersama Al-Quran. Kita bertemu ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok jam 6 pagi. Terus kita bersama insya-Allah My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.